Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita sambung kuliah chapter 2.2, Shape of Atomic Orbital. Okay, Shape of Atomic Orbital. As we know, kita ada 4 jenis shape dia, iaitu kita ada S, P, D dan F ya. S ni adalah yang bulat, okay. P adalah yang dumbbell, okay. Kita dapat belajar itu. D adalah yang cloverleaf ya, cloverleaf. Okay, cloverleaf. Dan F ni dia complex shape lah dia. Kita tak berapa belajar sangat sebab dia ni adalah unsur daripada lactanide and lanthanide ya. Jadi dia complex structure yang F ni. So S is bulat, P is dumbbell, D is cloverleaf, F adalah complex structure ya. Alright. So pertama kita tengok S orbital. So S orbital ni azimuthal quantum number dia kosong ya. L ni azimuthal kan? Azimuthal quantum number kosong ya. Jadi maksudnya dia adalah azimuthal ni adalah suborbital, iaitu dia merujuk kepada orang panggil apa? Shape of the suborbital. Okey. Dia berbentuk bulat lah. Kalau L dia kosong, dia bulat. Okey, jadi secara ringkasnya dia punya saiz menjadi semakin besar bila masa dia berada petala dia semakin meningkat lah. Jadi kalau tengok di sini pada petala pertama, ini petala pertama ya. Ini petala pertama. This is petala kedua, petala ketiga ya. So the size of S orbital dia akan menjadi semakin besar when the n value increase. So secara ringkas dia macam ni lah, macam ni ya. Dia ini kita punya nukleus, ini kita punya orbital kan. Okey, semakin besar n dia, n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, alright, n sama dengan 3. Ini n ya. Ini n sama dengan 1. The number in front ini dipanggil n ya, n sama dengan 2. Okey, n sama dengan 3 ya. Nombor-nombor di depan ini kita refer sebagai principal quantum number ya. This is principal quantum number ataupun dipanggil n lah. Principal quantum number ni kan adalah petala dia kan. Petala 1, petala 2, petala 3 ya. So ini petala 1, petala 2 dan petala 3. Dan kalau kamu tengok di sini pada petala 1 S dia 1S, S ni bulat, maksudnya dia adalah bulat yang kecil lah. So maksudnya pada petala pertama elektron di sini dia berpusing bulat yang kecil lah, macam tu. Okey. Pada petala kedua, okey, dia punya we can find electron pada petala kedua dengan jarak yang, because when we talk about orbital ni kan, the size of orbital ni. Orbital maksudnya kawasan di mana kamu akan jumpa elektron dengan possibilities yang tinggi kan. Maksudnya elektron ni dia berada pada petala 2, dia punya possibilities dia lebih besar lah. Elektron tu boleh berada di sini lebih jauh. Okey. Kalau sini kecil je. Dan when the electron at level 3, dia punya possibilities you can find electron is lebih jarak yang lebih besar lah. So when you go to level 4, level 5, level 6 and so on, you can find electron dengan jarak yang lebih besar lah. Okay. Boleh ya? So konsep dia adalah konsep S orbital means orbital maksudnya adalah kawasan di mana kamu akan jumpa elektron dengan possibilities yang lebih tinggi kan. Jadi semakin besar n dia, maka elektron tu akan berada dengan lebih luas lah possibilities dia ya. That is n. Okay. Sorry, that is shape of S orbital. So S ni maksudnya dia akan berpusing secara spherical lah. Spherical ya, maksudnya elektron ni dia akan berada dalam shape yang spherical ya. S. Alright, P pula dia ada dumbbell ya, designated as L is equal to 0. Kita buat L macam tu ya. L is equal to 1. Sorry. L is equal to 1. Jadi kalau when L is equal to 1, dia adalah shape yang dumbbell ya. Maksudnya di sini ialah dia punya orbital dia. Orbital dia adalah dalam bentuk dumbbell. Kalau yang tadi ni bulat kan. Ini bulat ya. S. So ini adalah dumbbell. So dumbbell kita ada 3 jenis ya. Iaitu because when L is equal to 1, M dia adalah daripada negative X
to positif X kan. Iaitu sama dengan negatif 1, kosong dan positif 1 ya. Kalau L sama dengan 2, dia punya M adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2 kan. Kita belajar itu. Okay. So now when L is equal to 1, M dia adalah 3 possible ya. Iaitu negatif 1, kosong dan positif 1. Jadi di sini adalah shape dia adalah sebenarnya refer to negatif 1 is PX, kosong PY and PZ ya. Jadi kalau kamu tengok di sini, this is the ini tadi kan negatif 1, kosong dan positif 1 ya. Tapi actually you can jumble up. Sebenarnya ini pun boleh juga bertindak sebagai kosong ataupun positif 1 ya. Nombor ini hanya sebagai reference saja. You can jumble up the number. You can put PX is negative 1, 0 or positive 1 ya. Kalau ini kosong, positif 1, negatif 1 boleh juga. Atau 1, positif 1, kosong, negatif 1. Okay, tak ada masalah. Cuma yang penting, when we talk about PX, that means dia adalah dumbbell. Okay, P is dumbbell. Dan X means dia berada pada paksi X. Lying exactly on X axis ya. Dan kalau kamu tengok di sini, dia memang ini paksi X ya. Jadi, kamu boleh buat paksi ini sama ada dalam bentuk macam ni. Okay. Macam ni. Okay. Ataupun yang macam ni lah. Boleh juga ya. Kedua-duanya kita terima. Jadi, label dia yang penting label dia. X, Y, Z. X, Y, Z. Ataupun X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Boleh. Tak ada masalah. Di mana-mana pun you boleh letak X, Y, Z ni. Di ketiga-tiga axis ni ya. Tak ada masalah. Dia tak tetap. Tak semestinya X berada di atas. Boleh di mana-mana. Yang penting ada label ya. So, PX means dumbbell lying exactly on X axis. PY means lying exactly on Y axis. Dan PZ adalah yang betul-betul jatuh pada paksi Z ya. Jadi maksudnya, kalau secara ringkasnya, dia macam inilah ya. Kita nak senang dia. Okey, maksudnya ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Elektron ni, kalau tadi N dia, S dia bulat, when S is circle, shape macam ni, okay, bulat. Kalau yang ini, orbital, maksudnya kawasan di mana you can find elektron, maksudnya dia pun, maksudnya pada petala pertama ini, okay, elektron ni you can find in small shape dumbbell. Kalau di sini dia besar sikit, okay, dan yang ketiga dia lagi besar. Macam tu ya. So the electron is moving around the nucleus by this shape ya, when L is equal to 1 ya. Semakin besar dia punya petala, maka dia punya shape untuk suborbital ni ataupun yang P ini pun menjadi semakin besar. Sama macam S tadilah. Okey, ini 1P, ini 2P, ini 3P ya. Jadi 1P is smaller than 2P, smaller than 3P ya. Okey. So maksudnya when we talk about P orbital means orbital bermaksud di kawasan di mana terdapat 99% fine electron possibilities kan. Jadi maksudnya elektron tu dia akan berada di kawasan-kawasan yang dalam bentuk shape yang macam inilah. Okay. Alright, D pula. D adalah merujuk kepada L ataupun azimuthal quantum number sama dengan 2 ya. Jadi dia punya shape adalah Colourleaf macam ni. Colourleaf ya. Tak cantik lah pula ya, sorry. Colourleaf ya. Dia bentuk kelopak bunga Melayu dia. Okay, like this ya, Colourleaf. Okay. All the d orbital do not look alike. Dia macam dia tak sama. Okay, iaitu kerana dia punya paksi berbeza-beza. Macam ni dia sama kan? Cuma paksi je berlainan kan? So sama juga yang ini, dia juga tak, dia macam sama, tapi sebenarnya dia sedikit berbeza kerana dia mempunyai paksi yang dia duduk pada paksi yang berlainan ya. Jadi kalau tadi S, kalau S dia L, kalau S ni, okay, possibilities L dia satu saja, iaitu kosong ya. Kalau S. Kalau P, ada 3 possibilities M, iaitu PX, PY, PZ. Okay. Dan kalau D, dia ada 5 possibilities kan ya. Kalau dia punya L sama dengan 2, maka M dia ada sama dengan negatif X to positif X, iaitu sama dengan negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2 ya. Because L ni 2.
maksudnya dia negatif 2 to positif 2, ya. Negatif 2 to positif 2. Okey. Jadi negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1 dan positif 2. Jadi inilah dia punya nombor dan inilah shape dia, ya. Ini negatif 2. Okey, negatif 2. Negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2, ya. Ataupun you can jumble up this number, ya. You can put negative 1 here, negative 2 here, alright. This is not compulsory. Negative 2 belong to xy, ya. Negative 1 belong to yz. No. Okay, you can jumble up the quantum number ini to any shape of D, ya. Sama macam P tadilah. Alright. So this is the shape of D orbital, ya. Jadi kalau kamu tengok di sini senang saja nak hafal dia. Kalau X kuasa 2 dengan Y kuasa 2 ini maksudnya apa? Ini kalau kuasa 2 means exactly on axis. Maksudnya ialah dia jatuh exactly on one of the kelopak jatuh pada X and another one lying exactly on Y axis, ya. Jadi kalau kamu tengok di sini dia jatuh pada paksi X, nampak ni? Okey, dan satu lagi pada paksi Y, ya. So Z power of 2 means exactly on Z. Okey. Kalau kamu tengok di sini dia jatuh pada Z ni, nampak ni? Okey. Z kan. Since D is cloverleaf, ya. Jadi maksudnya dia punya kelopak ni dua kali. Dia bertindih dua. Dia ada dua kelopak, iaitu kelopak pertama dan kelopak kedua. Tetapi kedua-dua kelopak dia bertindih pada paksi Z. Alright. Jadi kalau kamu tengok dia ni seakan-akan PZ, ya. Like PZ. Tetapi dia bukan P, dia D. So to differentiate between PZ dengan 3DZ power of 2, dia ada letak satu donut di sini. Ni. Okay. So this, when we talk about 3DZ power of 2, you must add donut. Donut lah, D-O-U-G-H-N-A-T. Di tengah-tengah ini to differentiate between these two, this one and PZ. Ya, kalau kamu tak tulis donut, dia PZ ni. Alright. Okay, so maksudnya dia sebenarnya ada dua kelopak, ya, kelopak ni, tapi kelopak dia bertindih, bertindih dia paksi Z. Jadi untuk membezakan dia dengan PZ, kena ada donut tu lah. Okey, ini pula senang saja nak hafal dia. XY, apakah yang tak disebut? Z tak disebut. So satu axis mesti exactly on Z axis, ya. One axis mesti exactly on Z. Nampak ni, tengok. Dia letak di Z kan? Okey. Dan satu lagi in between, ya. Satu lagi adalah between X and Y, ya. XY, nampak ni? X dan Y, dia letak satu kan? Between, ya. So, kalau yang ini pula, DZ, apakah yang tak disebut? Y. So, mesti satu adalah exactly on Y, ya. Exactly on Y. Dan satu lagi between. Macam tu cara hafal dia. Between X dan Z. Tengok, nampak ni? Y kan? Dia jatuh exactly on Y. Okay. Dan satu lagi in between X dan Z, ya. Kalau yang ini pula, apakah yang tak disebut? X. Jadi exactly on X, satu kelopak. Dan satu lagi adalah in between. Okay. Okay, between Y dan Z, ya. Tengok, dia jatuh X di X kan? Exactly on X. Dan satu lagi jatuh pada Y dan Z. Between Y dan Z. Okay. So maksudnya di sini ialah elektron ni, okay, kalau ada nukleus macam ni kan? Okay. Dia elektron ni ada possible untuk buat cloverleaf jugalah. Maksudnya you can find electron, okay, dalam bentuk cloverleaf, ya. The electron is moving around the nucleus dalam bentuk cloverleaf ini. So elektron tu boleh berpusing-pusing di kawasan ni lah. Ni kalau semakin besar dia punya petala, maka saiz dia makin besar. Kalau petala kecil, dia punya ni kecil lah. Macam tu kan? Konsep sama, ya. When the petala semakin besar, maka dia punya saiz pun orbital dia adalah semakin membesar juga, ya. Okay.
So, yang ini kena rujuk kepada jadual tu untuk menjawab dia. Dia kata